Edisi ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar? Malaysia semestinya segalanya sentosa. Bersama saya, Fasha Rahim, selama 1 jam kami akan bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama. Seperti biasa, kita akan bawakan pelbagai perkongsian yang menarik untuk hari ini, 27 Disember, hari Selasa. Pastinya ramai antara anda yang mungkin masih bercuti ataupun akan memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman ataupun bercuti dengan keluarga masing-masing. Diharapkan semuanya akan berjalan dengan selamat. Kita nak ujung-ujung tahun ni ramai dah dalam mood bermalas-malasan, tapi jangan malas-malas dahulu. Kita masih ada lagi berbaki beberapa hari sebelum kita menyambut tahun baru 2023. Baik, hari ini kita akan ada perkongsian menarik terutama sekali bagi anda yang mempunyai azam baru untuk memulakan tahun baru anda dengan mana tahu nak nak mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, ataupun mungkin ada antara di luar sana yang mungkin ingin mencapai berat badan ataupun tubuh badan yang lebih ideal dan sebagainya. Kita akan bercakap dengan seorang tetamu khas berkenaan topik itu, dan seterusnya juga kita akan bercakap mengenai program Train and Place ataupun latihan dan penempatan pekerjaan bersama Yayasan Peneraju. Tapi sebelum tu, saya bukan keseorangan hari ini. Seperti biasa, saya ada teman saya yang sedang menunggu untuk memberitahu anda apakah antara petikan-petikan yang menarik dari portal bernama.com. Apa khabar Izu di sana? Baik, terima kasih Fasha. Alhamdulillah sihat-sihat saja. Meskipun dah balik daripada gotong, adalah sikit tak sihat. Tapi tak apa, apakah kedaya, kerja harus diteruskan. Kesihatan harus dijaga. Baik, sebelum saya teruskan dengan portal bernama.com, ada beberapa peringatan yang ingin saya sampaikan kepada anda yang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, memandangkan trafik sudah pun bergerak sesak pada hari ini. Jadi kepada mereka yang akan memulakan kerja, selamat bekerja. Kepada yang akan bercuti, selamat bercuti bersama keluarga. Baik, ini antara beberapa berita menarik yang boleh saya kongsi kepada anda di portal bernama.com, di mana antaranya lelaki mabuk positif ganja langgar 2 kenderaan ditahan, di mana kejadian berlaku di Skudai, Johor, yang berlaku pada malam semalam, kira-kira 8.15 minit malam. Individu berusia 51 tahun telah melanggar 2 buah kenderaan sedan di sekitar daerah Kulai, dan itu yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Kulai, iaitu Superintendent Tok Beng Yao, yang mana berkata kejadian tersebut berlaku sekitar jam 8.15 minit malam. Jadi kepada anda di luar sana, berhati-hati, pastikan anda tidak memandu dalam keadaan mabuk. Dan kita tahu memandu dalam keadaan mabuk merupakan satu kesalahan yang besar, dan sekiranya ditahan, sekiranya ditangkap, boleh dibawa ke mahkamah di bawah seksyen-seksyen tertentu, dan kesalahannya sangat-sangatlah berat. Jadi kepada anda yang ada keluarga, fikirlah keselamatan anak bini anda, kerana ada keluarga yang perlu ditanggung. Baik, itu berkaitan dengan Johor Bahru. Kita beralih pula dengan perkembangan berita di Sabah, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan pada jam 12.10 tengah malam tarikh hari ini 27 Disember 2022 di kawasan utara Sabah, iaitu melibatkan beberapa kawasan di pedalaman seperti Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat serta wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kawasan-kawasan ini merupakan kawasan amaran hujan berterusan. Jadi diingatkan kepada mereka yang berada di kawasan berkenaan untuk sentiasa berwaspada, kerana kita tahu sekarang ini merupakan pasca banjir, dan beberapa negeri seperti di Kelantan, Terengganu, Johor Bahru, Sabah dan juga Sarawak merupakan antara negeri yang dilanda banjir sebelum ini, dan sekarang berada dalam paras yang orang kata dalam fasa peralihan pasca banjir. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan berkenaan untuk sentiasa cakna dan bersiap sedia untuk menghadapi apa jua kemungkinan. Itu apa yang berlaku di Sabah. Baik, untuk peminat berita sukan, ini saya rasa mungkin salah satu berita yang cukup gembira, di mana Ketua Jurulatih Bola Sepak Harimau Malaya, iaitu Kim Panggon, buru 3 mata berdepan Vietnam untuk menjamin slot separuh akhir dalam
Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada malam ini. Jadi skuad Harimau Malaya memerlukan 3 mata lagi untuk menempah slot ke separuh akhir yang akan menentang Vietnam pada malam ini. Cakap-cakap di netizen, saya sempat juga baca komen netizen di beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Ada yang mengatakan bahawa strategi dan prestasi Kim Panggon selaku jurulatih skuad Harimau Malaya akan terbukti apabila kemenangan dapat dicapai oleh Harimau Malaya pada malam ini menentang Myanmar, kerana mereka mengatakan bahawa menentang dengan Laos dan juga Myanmar tidak mencabar dan prestasi mereka bakal terbukti apabila menentang Vietnam pada malam ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk skuad Harimau Malaya untuk berjaya menempah 3 lagi gol, 3 lagi mata untuk memburu slot, untuk menempah slot separuh akhir. Baik, untuk pemain sayap sensasi negara Muhammad Faisal mahu terus menjadi mesin gol ketika bertemu Vietnam pada malam ini, sebab kita tahu sepanjang menentang Laos, sepanjang menentang Myanmar, beliau merupakan salah satu jentera dalam membantu skuad Harimau Malaya untuk terus mengekalkan prestasi mereka dan juga sehingga ke hari ini menentang Vietnam pada malam ini. Dan dalam misi serampang 2 mata, Faisal yang berusia 24 tahun sekali lagi menegaskan skuad Harimau Malaya bakal bertandang ke Hanoi untuk membawa pulang 3 mata dan akan memberikan segalanya di padang untuk merealisasikan perkara tersebut. Dan kepada penyokong skuad Harimau Malaya, pastikan sokongan anda terus padu pada malam ini, kerana malam ini merupakan malam penentu sama ada Harimau Malaya kita akan terus mengaum ke peringkat separuh akhir ataupun tidak. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik buat skuad Harimau Malaya. Jadi saya rasa setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Selepas ini kita nak melihat apakah cuacanya pada hari ini yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum kita beralih ke rakas tugas dari bilik berita. Untuk itu kita lihat dulu ramalan cuaca yang telah disediakan. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Nurul Nadia Muhammad Kamruzaman. Polis mengesahkan kehilangan seorang remaja perempuan dari Taman Salak Maju Sepang yang ditularkan menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, laporan kehilangan Salsabila Putri Mat Nasir 13 tahun dibuat abang remaja itu. Menurut laporan oleh Muhammad Fitra Mat Nasir di Balai Polis Bandar Baru Salak Tinggi kira-kira 10 pagi, kehilangan Salsabila Putri disedari pada pukul 2.30 pagi Ahad. ACP Wan Kamarul Azram berkata, menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV di kawasan homestay itu mendapati Salsabila Putri keluar rumah dengan berpakaian serba hitam dan berjumpa seorang lelaki yang membawa remaja itu keluar dari kawasan perumahan tersebut. Sementara itu, Muhammad Fitra berkata sebelum kejadian, adik bongsu daripada 6 adik-beradik itu tidak merajuk atau bergaduh dengan mana-mana ahli keluarga. Muhammad Fitra berharap orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai adiknya untuk menghubungi beliau di talian 017-480-7301 atau 011-112-32617. Jumlah mangsa banjir di Kelantan dan Sabah malam tadi mencatatkan penurunan. Berbeza di Sarawak yang menyaksikan sedikit peningkatan, manakala Terengganu serta Perak kekal seperti pada sebelah petang. Di Kelantan, jumlah mangsa berkurangan kepada 1,235 orang daripada 428 keluarga berbanding 1,511 orang daripada 515 keluarga petang semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan kesemua mangsa banjir ditempatkan di 5 PPS dalam jajahan Pasir Mas dan Tumpat. Di Terengganu, situasi banjir tidak berubah dengan jumlah mangsa 138 orang.
Sekretariat JPBN memaklumkan Besut merupakan satu-satunya daerah yang masih terjejas dengan 2 PPS dibuka, iaitu Masjid Kampung La yang menempatkan 126 mangsa dan Balai Raya Kampung Pantai 12 mangsa. Selain itu, jumlah penduduk di pesisir pantai Sabah terutama yang tinggal di rumah atas air dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS, ekoran fenomena air pasang besar turut dilaporkan berkurangan. Manakala mangsa yang dipindahkan di Kota Belud juga menurun kepada 135 orang daripada 56 keluarga. Di Sarawak, PPS Dewan Masyarakat Kampung Lutong, Sebuyau, dibuka lewat petang semalam berikutan hujan berterusan di kawasan itu sejak Jumaat. Ini menjadikan jumlah PPS yang beroperasi bagi bencana banjir di negeri itu kini 2 dan secara keseluruhan 91 mangsa dicatatkan setakat 7 malam. Status pemulihan bekalan air di kawasan terjejas berikutan pencemaran bau di stesen pam air mentah Jenderam Hilir kini sudah mencapai status pulih status 100%. Masalah itu sebelum ini menjejaskan 472 kawasan di 5 wilayah air Selangor. Semalam Air Selangor memaklumkan kawasan yang belum pulih melibatkan 21 kawasan di Petaling dan 2 di Sepang. Namun dalam penyataan 6 pagi tadi, Air Selangor mengesahkan 172 kawasan di Petaling, 54 di Hulu Langat, Sepang 196 kawasan, Putrajaya 23 dan Kuala Langat membabitkan 27 kawasan terjejas kini boleh menikmati bekalan air bersih apabila kes pencemaran bau diselesaikan sepenuhnya pada 12.30 malam tadi. Air Selangor juga mengucapkan terima kasih kepada pengguna atas kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh gangguan bekalan air tidak berjadual itu. Sekian dari Bilik Berita. Untuk berita lagi, saksikan buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Apa khabar Izu? Kita nak ke tahun baru ni, adakah azam-azam tahun baru yang akan dibawa untuk tahun 2022? Ada beberapa. Adalah beberapa. Tapi antara azam baru itu? Biarlah rahsia. Antara salah satu misi untuk 2023 menambahkan mengukuhkan status kewangan. Oh, wow, okey. Untuk perasaan kahwin di tahun akan datang. Jangan lupa jemput je. Baik, setiap kali tahun baru pastinya kita semua ada azam tahun baru kan Izu. Antaranya kita nak mungkin macam Izu dia nak memperkukuhkan keadaan kewangan beliau, tapi untuk ramai orang mesti ada mungkin yang ingin mengubah gaya hidup untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Ada yang mungkin ingin belajar menguruskan stres. Dan saya rasa antara azam baru yang paling orang kata yang paling common lah, orang kata saya nak kuruskan. Tahun depan azam tahun baru nak kurus. Nak kurus ataupun ialah nak lebihkan bersenam dan sebagainya. Tapi tahukah anda, apakah antara penyebab kegemukan ataupun macam tak sedap pula kita cakap antara sebab badan naik lah. Antara sebab yang menaikkan, yang boleh menyebabkan kenaikan berat badan adalah stres. Jadi kita nak bercakap soal stres itu dan juga kenaikan berat badan bersama dengan kita tetamu di studio iaitu Dr. Didi Mahmud selaku pakar fisiologi senaman dan juga pemakanan, juga ketua wilayah dan penolong Profesor Ajung Universiti Edith Cowan, sains penyelidikan, pakar fisiologi tersebut dah, fisiologi senaman, pakar pemakanan. Apa khabar Dr. Didi? Berbelit saya nak sebut ni. Panjang dia punya pengenalan introduction ni. Baik, terima kasih kerana bersama kita untuk pagi ni untuk kita berbincang ataupun kita nak bercakap tentang stres, penyebab gemuk. Macam kami sebutkan tadilah, antara azam-azam baru yang ramai orang selalu tetapkan untuk nak masuk tahun baru ni adalah untuk menguruskan badan, mengecilkan badan masing-masing. Tapi ramai antara kita yang mungkin tak tahu bahawa stres itu sebenarnya boleh menyebabkan kenaikan berat badan. Ada yang katakan kalau kita bahagia itu yang menyebabkan kita naik berat badan, tapi stres pun boleh menyebabkan kita
Gemuk saya tak sukalah nak sebut perkataan gemuk tu. Jadi nak tanya pada doktor, bagaimanakah sebenarnya stres ataupun tekanan dalam hidup tu sebenarnya boleh menyebabkan seseorang itu naik berat badannya? Okey, terima kasih kepada Pasha dan juga Izu. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya pun baik, alhamdulillah. Okey, bila kita cakap tentang gemuk tu, saya pun sensitif juga kerana saya dulu pernah 90 kilo jadi saya tahulah, saya faham perasaannya kan. Okey, sebenarnya stres tu boleh menyebabkan kita gemuk. Kan? Okey, kenapa? Kerana apabila kita stres, tekanan kita agak tinggi, stres kita agak tinggi. Okey, hormon kortisol. Okey, hormon itu adalah hormon stres yang berkumpul yang dikeluarkan oleh tubuh. Okey, dia akan berkumpul dan itu akan menyebabkan kita menjadi gemuk dengan senang, dengan mudah dan sukar untuk turunkan berat badan, terutama sekali boroi di tengah-tengah ni. Tu dia. Baik. Dan juga dia juga boleh menjadi satu penyebab penghalang metabolisme yang aktif. Jadi itu semua akan menyebabkan kita menjadi gemuk dengan lebih mudah lagi. Menyebut berkaitan dengan boroi, kalau kita pergi mana-mana masjid ke ceramah, mesti ada kata satu petanda rumah tu bahagia, rumah tangga tu bahagia adalah adanya ROI, itu boroi. Jadi betul ataupun tidak untuk lelaki lah, untuk lelaki terutamanya, yang boroi ni sebenarnya bahagia ataupun sebenarnya ada sakit-sakit tertentu yang hidden penyakit. Okey, pandangan doktor. Okey, sebenarnya bila kita boroi, terutama sekali untuk kaum lelaki, okey, itu adalah satu risiko yang agak tinggi untuk mendapat penyakit jantung sebenarnya. Jadi jangan bahagia sangat kalau boroi itu. Okey, perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani boroi itu. Sebenarnya bila kita cakap tentang tekanan stres tekanan stres ni penyebab gemuk, ada beberapa langkah yang kita boleh lakukan. Okey, nombor satu ialah tentang tidur. Okay, ramai orang selalu fikir tidurlah 2, 3, 4 jam pun tak kisah kan. Tetapi kerana kita kurang tidur, kurang melatonin, yang bila kita tidur di dalam keadaan gelap, itu yang membina melatonin di dalam badan kita. Okay, itu dapat menenangkan kita supaya keadaan circadian rhythm kita dapat kembali stabil. Kerana maklumlah satu hari kita agak sibuk dengan tugas dan sebagainya, itu adalah tekanan bagi kita. Jadi sebelah malam 7 hingga 9 jam gitu, kita perlu tidur dengan tenang. Itu satu. Nombor 2 ialah tentang progressive muscle relaxation ataupun dipanggil kelonggaran otot secara progresif. Okey, kepada yang stres-stres yang di luar sana tu, mungkin kita boleh buat begini, ikut saya sama-sama. Bila kalau misalnya kita stres kan, kita buat macam gini, tekan. Lepas tu kita relaxkan satu persatu, lepas tu kita hembus. So ni maknanya genggam geram tu. Geram tu kan. Gitu kan. Juga boleh kena lepaskan geram lah. Okey, jadi satunya juga boleh dilakukan untuk kaki, untuk jari-jari kaki bila kita nak tidur. Okey, kerana satunya bila kita stres, bila kita satu hari bekerja dan jika kita tidak regang otot, saya sudah beri satu slide untuk regang otot, 12 regangan dipanggil, di mana kita boleh regang otot supaya sendi-sendi kita lembut. Kerana kalau misalnya kita bertugas sepanjang hari ataupun kita selepas bersenam tapi tidak regang otot, nanti otot-otot kita bertambah ketat. Jadi bila itu ketat, itu meninggikan lagi kadar kortisol, kadar stres di dalam badan. Itu satu kan. Jadi bila kita cakap tentang kita dah ada progressive muscle relaxation tadi, kita dah ada regang otot yang 12 tu, saya syorkan untuk buat setiap kali apabila kita lepas solat lah sebenarnya. Jadi kita akan ingat bila kita selepas solat tu kita buat regang otot tu kan, yang 12 ini these 12 stretches dipanggil kan, daripada hujung rambut ke hujung kaki tu kita boleh de-stresskan badan kita. Kerana maklumlah bila kita cakap tentang stres di badan ni, bukan saja stres di minda tau. Bila stres di minda memang jiwa kacau, tubuh pun kacau, betul tak? Tapi kadang-kadang tubuh kacau, jiwa lagi kacau. Jadi macam mana kita nak apa tu istilah tubuh kacau. Tubuh kacau tu maksud dia kalau misalnya kita ada masalah kesihatan. Okey, ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol yang tinggi dan sebagainya kan, itu akan mengganggu kesihatan kita kan. Jadi itu bermaksudnya itu menunjukkan bahawa organ-organ di dalam badan kita ni tidak berfungsi dengan optimal. Jadi badan kita ni
perlu macam bekerja kuat sedikitlah untuk homeostasis. Homeostasis tu maksud dia ialah untuk menenangkan badan kita supaya badan kita boleh berfungsi. Kan walaupun ada halangan seperti masalah kesihatan macam tu. Kadang-kadang ada orang juga ada depresi kan, depression ya. Itu semua menjadi penghalang untuk badan berfungsi dengan lebih baik. Jadi ini adalah langkah-langkah: jaga tidur, jaga senam. Jaga senam tadi kita dah cakap, jaga tidur, jaga progressive muscle relaxation, mesti jaga senam juga. Kerana bila kita bersenam kan kita akan mengeluarkan hormon endorphins, hormon ceria. Kan? Tetapi juga bila kita nak menenangkan badan kita, kita perlu hormon-hormon seperti serotonin. Serotonin tu kita dapati daripada senaman seperti berenang, seperti berbasikal, berlari-lari anak, berlari, berjalan, begitu ya. Dan juga ramai orang di luar sana buat senaman seperti high intensity interval training kan? Senaman yang berintensiti tinggi. Yang itu pula mengeluarkan dopamine. Jadi di situ ada datangnya confident diri dan sebagainya. Tadi kita bercakap pasal senaman kan, sebelum kita nak tidur kita kena relaxkan diri. Tapi tadi doktor juga menyebut tentang high intensity training. Jadi antara senaman yang manakah yang sebenarnya elok untuk kita orang kata nak merelaxkan diri? Sebab mungkin ada setengah orang kata saya bersenam, tiap-tiap hari saya bersenam, tapi mereka melakukan senaman yang high stress level. Yang high intensity training. So, apakah kepentingan melakukan senaman yang relaxation based? Sebenarnya senaman ni kita perlu, senaman ni selalu orang ingat nak senam, nak kurus. Betul. Kan? Ataupun sebenarnya senaman ni kita boleh cantik pun je ya, comel pun je kan. Kita boleh sihat daripada penyakit kita, dan kita boleh menjadi bertambah cergas kan. Cergas. Jadi lagi satu ialah senaman apa? Secara keseluruhan. Satunya ialah senaman yang saya beritahu tadi, serotonin kan, senaman seperti berbasikal dan sebagainya. High intensity juga perlu kerana ia akan dari kecergasan daripada prestasi maksudnya. Jadi kalau misalnya kita nak ketangkasan, kita nak kekuatan kan, itu semua kita perlukan, tetapi mesti ada regang otot, stretching, flexibility. Itu yang penting untuk menenangkan otot-otot dan sendi-sendi kita. Dan satunya kalau misalnya mereka yang ingin tidur dengan lebih baik lagi malam, buat senaman secara selepas mungkin balik kerja. Itu lebih dekat dengan mungkin 2-3 jam sebelum kita tidur, boleh menenangkan untuk kita tidur lah. Tetapi untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan dengan lebih efektif sekali, boleh bersenam sebelah paginya. Jadi itu maksudnya ialah untuk meninggikan lagi pembakaran metabolisme kita, aktifkan lagi lah supaya walaupun kita makan apa pun dia tetap bakar macam tu. So yang penting kita kena tetapkan metabolisme kita supaya di tahap yang optimum untuk pembakaran lemak. Sebab sebenarnya saya ada baca juga, bila kita stres sebenarnya ada satu enzim yang menyebabkan ia atau badan kita mencegah pembakaran lemak tu. Mungkin doktor boleh terangkan sikit. Sebenarnya saya beri slide satu tentang makanan. Mungkin kita boleh tengok porsi makanan yang perlu kita ikut untuk mencegah badan kita daripada mengeluarkan hormon-hormon yang stres. Bila kita tengok My Healthy Plate ni iaitu pinggan yang sihat lah. Kita kalau tengok ni brown rice ataupun beras perang kan, wholemeal bread yang warna coklat, bukan roti coklat. Jangan makan roti putih kerana itu kurang khasiatnya. Jadi apa yang kita perlu lihat ialah segenggam nasi. Segenggam nasi dah mencukupi. Lagi satu ialah bila kita cakap tentang makan ayam ke ikan dan sebagainya kan, ataupun makan daging, kita perlu makan sebesar tapak tangan kita. Tapak tangan kita itu sudah mencukupi. Dan juga vegetable, fruit dan vegetables, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Itu penting sekali untuk zat serat kepada mereka yang mungkin kolesterol yang tinggi. Bila kolesterol kita tinggi, ia akan menjejas hipertensi lah dan sebagainya kan. Jadi untuk menurunkan kolesterol yang tinggi tu, kita perlu makan sayur-sayuran dengan cukup supaya zat serat tu boleh membolehkan kita untuk mengawal kadar kolesterol kita. Nombor satu. Nombor dua ialah
ialah untuk mereka yang mau lawas buang air besar ya. Kadang-kadang bila kita tak lawas buang air besar pun kadang-kadang tu stres kan badan kan. Tu satu. Jadi satu ialah tentang stres. Bila kita fikir tentang stres tu, ramai orang terlupa satu benda. Minum air. Minum air masih cukup kerana bila kita berpeluh, kadang-kadang bila kita bersenam tu kadang-kadang kita boleh berpeluh sebanyak ini tau airnya yang kita kehilangan. Jadi kita perlu minum air dengan cukup 8 hingga 12 gelas satu hari, dan itu juga boleh lagi satu kita boleh tengok yang ini, yang rajah ni. Okey, kalau misalnya dah minum air tu untuk satu hari kan 8 hingga 12 gelas, bila kita masuk ke tandas kita tengok air kencing kita kan warna dia macam mana. Jangan sampai warna yang coklat macam itu. Kalau warna yang nombor 8 tu ataupun lebih gelap daripada itu bermaksudnya ada darah dalam kencing kita. Jadi kalau boleh colourless ataupun tak ada warna lah, ataupun warna dia kuning yang lembut sekali macam tu. Jadi itu lebih menyihatkan lah. Itu daripada itu untuk menolong kita daripada menjadi bertambah stres. Itu satu. Okey, lagi satu ialah comfort eating. Okey. Kan kadang-kadang kan kalau kita makan kan macam kadang-kadang kita stres tu nanti kita nak makan benda-benda yang manis saja. Betul kan? Makan coklat, makan aiskrim, kita makan benda-benda yang tak sihat selalunya. Memang betul kan? Betul Doktor. So lepas ni kita nak bercakap lebih lagi tentang menguruskan kehidupan, bagaimana kita nak kurangkan stres supaya kita tak buat yang tu tadi lah. Bila kita stres je kita makan kan. Tapi kita nak mengelakkan tu. Tapi sekejap lagi doktor kita akan sambung. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, masih bercakap soal stres penyebab naik berat badan. So kita ganti perkataan tu. Naik berat badan. Tadi kita dah bercakap soal pemakanan, senaman dan sebagainya. Baik, Dr. Didi. Tadi doktor dah kata ada portion makanan yang kita kena ambil, ada suku separuh. Apabila kita menyebut berkaitan dengan stres, apakah makanan yang boleh kita ambil untuk kita mengurangkan kita punya tahap stres tu? Okey, satunya terutama sekali saya ingin ingatkan semua orang yang nak turunkan berat badan ni, okey, jangan tak makan. Selalunya mereka diet ataupun diet lah, tak makan dengan cukup. Itu yang boleh menambahkan berat badan sebenarnya. Kalau tak makan dengan cukup. Jadi saya selalu syorkan makan 3 hingga 5 kali sehari. Bagi orang kat luar tu dengar. Boleh makan banyak. Banyak. Tapi sebenarnya itulah salah ada persepsi yang salah lah bila kita kata okey kita makan 3 hingga 5 kali sehari, tapi sebenarnya portion tu yang juga kita kena kontrol. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut lagi. Jadi orang di luar sana tak ada confusion berkenaan dengan pemakanan setiap hari tu. Okey. Sebenarnya bila saya tunjukkan tadi porsi tu, itu adalah makanan yang cukup. Selalunya kalau misalnya kita makan terlebih ataupun kita makan kurang. Jadi nak turunkan berat badan kita kurang makan. Yang itu stres di badan naik, tekanan badan naik, kortisol lebih, itu akan mengekang kita daripada turunkan berat badan. Itu satu. Kena jaga kortisol stres tu lah. Stres hormon tu. Okey, bagaimana kita nak makan apa yang kita perlu makan? Okey, bila kita fikir tentang vitamin C mesti makan. Itu kalau nak makan suplemen pun boleh, ataupun kita makan fruits and vegetables ataupun sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, kerana vitamin C tu kita perlukan untuk immunity kita supaya kita tak sakit. Bila kita sakit semua tak boleh buat kan? Bila kita tak boleh buat, kita baring aja, itu pun boleh mendatangkan naiknya berat badan. Kerana kita akan makan tapi kita tak bakar. Kan macam tu. Okey, lagi satu ialah vitamin D3 kerana sekarang musim COVID ni kan. Jadi vitamin D3 ni ialah satu vitamin yang paling baik sekali untuk penurunan berat badan, untuk jaga kesihatan organ-organ yang bersangkut paut dengan dapatnya COVID dan sebagainya kan. So itu vitamin D3. Jadi makanan apa sebenarnya? Okey, makanan seperti telur, seperti benda-benda tahu, tempe. Okey, kerana lagi satu ialah bila saya bagi contoh okey, kalau Izu dan Pasha kita macam malam-malam kita keluar malam ya, santai-santai dengan kawan-kawan, sapalah dengan teman-teman. Lepas tu nanti tak tidur cukup kan, nanti besoknya. Okey, tak tidur cukup, lepas tu besoknya rasa macam nak makan benda-benda yang manis saja kan. Okey, itu kerana hormon yang dipanggil leptin dan ghrelin kat dalam badan kita tu, itu adalah
adalah hormon yang selalu beri kita rasa lapar je, dan hormon yang satiety, dia panggil hormon satiety, maksud dia hormon yang puas, maksud dia kalau misalnya kita makan tu kita puas, Kenyang, okey. kenyang kan. Kadang-kadang pernah kan, kita pernah selalu bila kita makan pun tak puas. Macam itu kan. Itu masalah. Okey, jadi macam mana kita nak puaskan diri kita bila kita makan tu rasa puas. Okey, alhamdulillah puas, dah cukup dah. Okey, satunya kita mesti makan lebih, kita lebihkan protein kerana tryptophan dekat dalam benda-benda yang berprotein ni seperti daging, seperti telur dan sebagainya kan, ini akan mengenyangkan kita. Tapi itu juga ramai orang pula bila cakap pasal protein ni, makan protein aja. Dia tak nak makan karbohidrat. Karbohidrat daripada segi nasi, mi, pasta dan sebagainya kan. Okey, jadi ini juga perlu kerana kalau kita makan protein saja, kita yang untuk pembakaran untuk tenaga ni tak ada, daripada sumbernya datang daripada karbohidrat. Lagi satu ialah lemak yang baik. Lemak yang baik tu maksud dia avokado ataupun sardin ataupun tuna ataupun salmon. Ini adalah makanan yang baik sekali untuk jaga kesihatan jantung juga, daripada segi omega 3, omega 6. Jadi makan ikan, yang itu semua adalah makanan yang baik sekali untuk mereka yang nak turunkan berat badan dan nak rasa kenyang dan happy selalu. Okey, kenyang dan happy selalu, itu yang penting. Itu yang paling penting sebenarnya. Seharusnya ada kehidupan kita sehari-hari, itulah yang kita nakkan sebenarnya. Betul. Doktor, tadi doktor sebut salah satu pemakanan yang boleh diambil adalah telur. Ada satu ketika negara kita dilanda dengan masalah telur, kekurangan bekalan dan sebagainya. Pengganti telur, apakah yang boleh digantikan? Okey, keju, susu, bahan-bahan tenusu lah. Jadi itu juga kita boleh gantikan juga. Jadi kalau misal telur juga sebagai bahan protein, jadi macam daging, ikan, ayam, itik, durian Belanda, ayam Belanda. Durian Belanda tu bagus. Durian Belanda tu kirakan buah-buahan kan. Baik juga untuk vitamin C, untuk jaga immunity kita lah, ketahanan terhadap penyakit. Itu saya tercakap tadi tentang durian Belanda pula. Gitu. Jadi sebenarnya itulah sebab banyak persepsi orang di luar sana yang berfikiran bahawa kalau nak kurus kena kurangkan makan, tapi sebaliknya sebenarnya kalau kita nak kurus ataupun nak mengurangkan berat badan, kita kena makan dengan lebih seimbang dan sebagainya. Okey, doktor, kita nak tanya, bagaimanakah seseorang itu, kita nak masuk tahun baru ni kan, 2022, mungkin ramai orang yang 2023. berazam 2023. Nampak tak move on lagi tu. Belum nak move on lagi dari 2022. Okey, kita nak teruskan ke tahun baru 2023. Jadi ramai yang di luar sana yang berazam untuk mungkin merubah gaya hidup ke arah yang lebih sihat. Tak semestinya mungkin untuk kurus, tapi just to have a better and healthier lifestyle. Nasihat Dr. Didi kepada yang untuk orang di luar sana, bagaimanalah cara yang terbaik untuk menguruskan tekanan dalam hidup, untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, untuk supaya kita tenang dan bahagia sentiasa, supaya mana tahu bolehlah dah tenang bahagia tu kuruslah juga. Macam tu. Memang betul tu Pasha. Sebenarnya mungkin kita boleh perbetulkan persepsi. Okay? Persepsinya ialah aku nak kurus. Tapi kita ubah kepada aku nak sihat. Okay, saya nak sihat. Kerana commitment to health ataupun komitmen terhadap kesihatan tu, kalau kita commit, maksudnya kita jaga diri kita tentang kesihatan tu kan, tentang sihat tu, nanti bila kita jaga kesihatan kita, nanti dengan secara semula jadi penurunan berat badan tu akan terjadi sebenarnya. Okey, apa yang kita makan pastikan apa yang kita makan tu, apa yang kita tengok ke atas pinggan tu memberi kita vitamin. Okey, kerana apa yang kita taruh di situ adalah vitamin untuk fungsi-fungsi organ kita. Jadi kita fikir, baguskah ini untuk badan kita? Okey, jadi kita makan. Okey, kalau misal kita nak bersenam kan, bila kita bersenam kita menjadi bertambah aktif. Okey, kita tidak sluggish ataupun macam penat selalu, tak ada stamina, rasa letih letih dan sebagainya. Bila kita ada tenaga kan, itu juga baik untuk ahli keluarga kita kan, untuk mereka yang kita sayang. Jadi mungkin kita boleh berinteraksi lebih dengan mereka kan. Jadi ini semua apa yang kita perlu lakukan ialah memperbetulkan persepsi. Jangan cakap aku nak kurus, tapi mungkin aku nak jaga kesihatan tu satu. Nombor dua ialah take charge. Okey, maksud dia buat sekarang.
kenapa nak tunggu besok? Kenapa nak tunggu minggu depan? Kenapa nak tunggu tahun baru. Tak payah tunggu tahun baru. Itu keyword dia. Tak payah tunggu tahun baru. Tak payah tunggu tahun baru. Kalau tidak tahun 2022 ni kan 2022 ni pun banyak azam yang belum tercapai kan. Jadi jangan tunggu 2023 ni. Kita buat hari ini. Macam mana? Selepas ini kalau nak minum apa-apa pun fikirkan ini bagus ke untuk saya macam gitu kan. Jadi kita take charge. Jadi bila kita take charge, di situlah datang confidentnya. Kita dah apa kata orang tu dah diri kat situ dan cakap ini adalah hari baru untuk saya gitu. Badan jadi baru, hari setiap baru. apa yang kita makan, setiap apa yang kita minum pun sebelum kita nak makan minum tu kita tengok kan. Kita fikir. Kita fikir. Adakah kita ini fikir. sihat untuk badan saya? Tapi Fasha, dia macam ni tau. Kalau masa kita ada anak kan, kalau kita ada anak, kita jaga anak kita dengan kasih sayang. Betul. Kita nak bagi dia segala yang baik, makanan yang baik, kita nak beri dia segala-gala yang baik. Betul tak? Sama juga dengan badan kita. Kita selalu lupa nak jaga kita. Kita selalu jaga orang lain, kita lupa nak jaga kita. Jadi untuk tahun 2023 nanti kan ataupun daripada hari ini kita jaga kita untuk jaga semua. Ayat tu saya suka. Saya Kita suka jaga kita untuk kita jaga semua. Dan bermula hari ini kita tak boleh, tak payah nak tunggu sampai 2020. Tapi saya ada soalan juga. Tapi Izu jangan terasa. Tak apa. Dah boleh agak lama tu. Mungkin doktor nak bagi pendapat sikit lah. Setengah orang ada berfikiran bahawa kalau kurus tu sihat. Tapi ada juga orang yang kurus tapi tak sihat. Macam mana pula tu? Macam tu doktor? Memang betul. Kadang-kadang bila kita tengok susuk badan tu kan, kadang-kadang orang tu kurus. Tetapi dia dipanggil skinny fat. Ini terjadi kepada mereka yang mungkin berdiet selalu, iaitu kekang makanan, tak mau makan betul-betul kan, tu satu. Ataupun lagi satu, orang tu yang tak senam. Kolesterol di dalam badan agak tinggi juga untuk individu yang begini. Jadi sebaiknya ialah sama ada kurus ataupun gemuk ataupun boroi ataupun tidak, semuanya lapisan umur dan masyarakat perlu bersenam. Itu untuk kesihatan keseluruhan daripada jiwa dan raga kepada tubuh. Gitu kan. Jadi bila kita jaga, kita senam, kita jaga makan, kita jaga tidur, dan kita minum air semua kan, kita makan dengan baik, kita bersosial dengan baik kan, semuanya positif. Itulah dinamakan kehidupan yang keseluruhan lah. Jadi di situlah datang kebahagiaannya kan. Di situlah datang kebahagiaannya, Izu. Saya sampai tak tahu nak potong kat mana lah. Bahagia betul kita hari ini. Doktor, memasuki 2023, kita berbaki kurang daripada 2 minggu je lagi. Tak sampai 2 minggu sebenarnya. Mungkin ada doktor ada saranan ataupun ucapan nak disampaikan kepada penonton-penonton Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Apakah untuk mencapai misi kurus 2023 bermulanya hari ini? Mungkin doktor ada saranan nak sampaikan. Lah. Misi sihat, okey. Kita ubah persepsi kita. Misi sihat bukan misi kurus. Okey, untuk misi sihat kita bila kita misi sihat, dengan semula jadinya kurus akan datanglah. Dan sihat, baik daripada penyakit juga akan datang, baik daripada kecederaan juga akan datang. Jadi misi sihat kita, ubah persepsi daripada hari ini. Jangan lengah-lengah lagi dah terlalu lama sangat kita lengah. Kan, bila lagi nak kita manja-manjakan badan kita, tubuh kita kan, daripada hari inilah. So kita bermula daripada hari ini, demi diri kita, demi anak-anak kita, demi suami dan isteri kita, demi orang-orang yang tersayang lah. Jadi macam saya cakap tadi, kita jaga kita untuk jaga semua demi kebahagiaan keseluruhan. Saya suka betul tagline itu. Kita jaga kita untuk kita jaga semua. Baik, silakan. Sila saya sila dia. Terima kasih Dr. Didi sudi bersama kita untuk kita bercakap mengenai mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kita kurangkan stres untuk kita bukan sahaja kurus tapi juga sihat sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Dr. Didi Mahmud, merupakan Ketua Wilayah dan Penolong Profesor Adjunct Universiti E.D. Cowan dan juga pakar fiziologi senaman dan pakar pemakanan. Baik Izu, selepas ni apa yang akan kita bentang-bentang? Selepas ni apa kita ada? Nak bercakap soal peluang pekerjaan. Tapi kita berehatlah dulu. Kita bagi senang-senang dulu. Kita bagi bahagiakan diri dulu. Kita regang-regangkan dulu untuk kita sebelum kita beralih ke topik kita yang seterusnya. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
kita hendaklah sentiasa bersedia dan juga fokus tentang apa yang kita buat. Sebab kita tak dapat tahu apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Yakin dengan janji Allah dan kita sentiasa rasa bersyukur. Dalam hidup kita ni ada 1001 peluang. Tinggalnya hanya kita untuk usaha dan teruskan diri kita untuk menggapai peluang tersebut, dan itulah yang membezakan kita daripada orang lain. Macam-macam kerja yang saya buat sehinggalah saya jumpa Clinic Physiotherapy Spa. Pada Disember 2016, saya telah mengambil 2 paper dan salah satu paper yang saya ambil itu, saya telah berjaya mendapat gelaran World Prize Winner, tempat pertama di Malaysia dan tempat ketiga di dunia. Saya sebenarnya sangat minat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Lepas saya dapat bantuan daripada Yayasan Peneraju, kehidupan saya telah berubah. Hasil daripada bantuan daripada Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra, saya sudah mampu membelikan ibu bapa saya sebidang tanah. Saya sekarang ni merupakan Managing Director untuk Black Pearl Dive Team. Berkenaan mini Yayasan Peneraju tu, sebenarnya saya ambil junior-junior saya di universiti. Saya melatih mereka seperti mana YPBB buat dekat saya dulu. Perjalanan nak mencapai cita-cita saya sebenarnya masih jauh lagi. Anugerah yang saya dapat ini merupakan batu loncatan bagi saya untuk mencapai cita-cita sebenar saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Ini cerita saya. Hashtag ini cerita saya. Saya tertarik dengan satu perkataan dari pelajar sekolah tu, mana ada 1001 peluang, hanya kita saja tinggal untuk grab peluang tu. Itu dia. Jadi apa antara peluang-peluang yang disediakan sebenarnya banyak Izu. Macam yang Izu cakapkan tadilah, cuma hanya tinggal diri kita je untuk mengambil peluang tu, untuk mempergunakan sehabis baik peluang yang diberikan kepada kita. Baik, untuk hari ini kita akan bercakap bersama Eksekutif Kanan Pengurusan Program dan Penyampaian Perkhidmatan Peneraju Skill, Encik Muhammad Azlan Muhammad Ismail dari Yayasan Peneraju, Program Train and Place ataupun latihan dan penempatan pekerjaan. Kita bercakap mengenai itulah yang kita cakapkan tadi, Train and Place, iaitu penempatan, melatih dan juga menempatkan pekerja-pekerja dalam sektor-sektor skill yang tertentu. Assalamualaikum dan selamat datang Encik Azlan. Terima kasih bersama kita untuk kita bercakap mengenai program Train and Place ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit sharing berkenaan dengan Yayasan Peneraju. So sebelum saya menjawab soalan host tu, saya rasa saya kena bercerita sikit lah berkenaan dengan Yayasan Peneraju, sebab saya percaya ramai di luar sana yang masih belum kenal lagi Yayasan Peneraju. So Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra ialah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan sejak 2012 lagi. Kami telah beroperasi selama 10 tahun. Dalam tempoh tersebut kita dah bantu 53,000 penerima faedah melalui lebih 400 program latihan yang kami jalankan. Dan boleh katakan apa misi kami sejak ditubuhkan adalah untuk meningkatkan kualiti, kuantiti dan juga kerelevanan bakat Bumiputra dalam industri-industri yang kritikal. Industri kritikal ni maksudnya industri yang di mana bila kita kenal pasti penglibatan Bumiputra ni agak rendah, maka kita bagi latihan ataupun bagi pembiayaan lah untuk meramaikan Bumiputra dalam industri tersebut. Dan kalau nak kata apa yang membezakan ataupun apa specialnya Yayasan Peneraju ni, Yayasan Peneraju dalam program kita, dalam program yang kita jalankan, kita ada elemen penempatan pekerjaan, di mana penerima faedah kita selepas mereka menjalani latihan dengan kami, mereka akan ditempatkan bekerja. Maksudnya kita tak lepas tangan lah, kita jadi make bukan sure latihan semata-mata. kita make sure bekerja dalam industri yang mereka telah terima latihan tu. So yang tu kita minta bantuan rakan program kita, iaitu pakar industri lah, untuk mereka dapatkan kerja dan make sure the outcome of our program tu is actually to make them work lah. Itu sebenarnya kita tak nak tumpukan persijilan sebenarnya. Kita tak nak mereka yang join program kita akhirnya dapat CJ bertimbun-timbun, tapi kerja diorang kena cari sendiri. So kita punya pendekatan setakat ni alhamdulillah
telah membantu ramai, dan saya boleh katakan di sini menurut laporan tahunan kami, lebih 90% penerima faedah kami menerima ataupun telah mendapat pekerjaan dalam industri yang kami tetapkan. Dalam industri pekerjaan kita ada, kalau dulu kita ada SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia. Sekarang ini kita ada Protege, kita ada juga skim pekerjaan di bawah HRDF dan sebagainya. Jadi apa yang membezakan skim-skim pekerjaan itu dengan apa yang ditawarkan oleh Yayasan Peneraju? Mungkin Cik Azlan boleh kongsikan. Okey, baik. Di Yayasan Peneraju, seperti yang saya beritahu tadi, kami memfokuskan pada bidang-bidang yang di mana penglibatan Bumi Putra ni agak membimbangkan lah, saya boleh guna perkataan tu. So kami akan memfokuskan supaya meramaikan. Okay? Kalau nak bandingkan dengan SLIM dan sebagainya yang lain-lain, isunya ialah mereka tak fokus on bidang. Okay? Dia lebih luas, just to make sure semua dapat kerja. Tapi kami di sini, macam saya beritahu, misi kami adalah untuk menempatkan Bumi Putra dalam industri-industri yang kita tetapkan. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh, kita melalui kajian kami telah terkenal pasti penglibatan Bumi Putra dalam industri telekomunikasi agak rendah. Okay? Maka kita pun ambil langkah lah, pendekatan untuk berjumpa dengan semua syarikat-syarikat yang boleh menyediakan latihan dalam bidang tersebut, dan kita memberi pembiayaan secara percuma kepada graduan-graduan di luar sana supaya mereka dapat join program ni dan dalam masa 1 hingga 3 bulan terus dapat kerja. So itu sebenarnya yang saya rasa membezakan lah, okay, skim-skim lain di luar sana dengan skim kami, di mana kami akan buat research dulu bidang apa yang perlu kita ramaikan Bumi Putra, dan kita fokus pada bidang tersebut. Cik Azlan, pastinya program-program di bawah Yayasan Peneraju ni ada target group ataupun kumpulan sasaran masing-masing. Adakah hanya untuk lepasan sekolah, graduan universiti dan sebagainya, ataupun boleh juga untuk mereka yang umur lepas daripada umur 18 hingga ke 21 begitu? Okey, so dekat Yayasan Peneraju kita dah tetapkan kita akan membiayai 4 golongan ya. 4 target group kita. Yang pertama sekali ialah lepasan sekolah. Lepasan sekolah ni lepas dengan hanya kelayakan UPSR dengan SPM saja. Okay? So mereka ingin mencari pekerjaan, kita bantu jugalah. Okay, golongan yang kedua adalah mereka yang berada pelajar tahun akhir universiti yang berada pada semester terakhir. Okay? Tak kisahlah sedang menjalani diploma ataupun ijazah. So kita akan bantu mereka lah, bagi latihan dan sebagainya, sebab kita percaya before mereka masuk market, we have to train them somehow lah. Dan itu sebenarnya critical phase, sebab once dia dah berada di semester terakhir nak cari kerja tu, sebenarnya dah kena cari kerja dah masa semester terakhir. Kita tak boleh tunggu, okay nak relax dululah, tak ada macam tu. We have to be fast, okay? We have to be fast and make sure that siapa-siapa yang sedang berada di semester terakhir tu dah berusaha untuk dapat kerja. Dan target group yang ketiga adalah ini yang paling famous lah, graduan. Okay, graduan-graduan yang dengan pengalaman kerja kurang daripada 3 tahun. Ini target group kita yang ketiga, dan boleh kata fokus kami pada tahun ni lah sebenarnya. Okay. Dan target group terakhir adalah mereka dengan pengalaman kerja lebih daripada 3 tahun. Okay, yang berminat untuk reskill, okay, sebab disebabkan oleh COVID mereka rasa bidang mereka tidak lagi relevan, dia nak reskill belajar benda lain. Kita juga ada menyediakan pembiayaan untuk golongan tersebut. Okay. So, kalau kita tengok tadi dalam video hashtag ini cerita saya daripada Yayasan Peneraju, kita ada beberapa pemain industri, antaranya kita ada sains, kita ada scuba, kita ada juga dalam spa untuk kesihatan. Apa lagi program-program yang di bawah Yayasan Peneraju ni yang boleh dimohon oleh rakyat Malaysia di luar sana? Okey. Yang ni saya kena explain mengikut kategori lah. Okay, saya rasa penonton lebih faham kalau saya explain mengikut kategori. So seperti yang saya beritahu tadi, kategori pertama adalah mereka yang lepasan sekolah dengan kelayakan hanya UPSR ataupun SPM. Okay. So kita ada menyediakan program seperti automasi, fabrikasi logam, okay, jaminan kualiti, dan juga program juruteknik perakaunan. Okay. Kita namakan program ni sebagai program Iltizam. Iltizam ni konsep dia lah zero to hero lah. Maksudnya kita rasa golongan ni dengan hanya kelayakan SPM dengan UPSR, mereka tercicir, tak dapat masuk dekat college di luar sana. Okay. So kita nak bantu golongan ni supaya mereka dapat latihan dan terus dapat bekerja lah. Ini yang pertama. Dan kategori kedua adalah mereka yang pelajar tahun akhir.
pelajar tahun akhir kita ada menyediakan program seperti Safety and Health Officer. Sebab saya sejujurnya dulu masa saya sedang belajar pun saya berminat dengan Safety and Health Officer. So itu antara program selain daripada SHO kita ada welding. Ini khas untuk program-program bagi golongan yang kedua ni lah, pelajar tahun akhir. Dan kita ada juga kategori ketiga iaitu graduan yang paling famous ni. So untuk membantu volume yang besar ni, sebab kita tahulah seperti yang kita semua tahu, ramai graduan di luar sana yang sedang mencari kerja. So untuk increase volume from our end, volume of program, kita telah bekerjasama dengan FMSDC. FMSDC ni short for Federation of Malaysian Skill Development Center, di mana mereka ada cawangan di seluruh Malaysia. Dan kita telah menjalankan ataupun hasil kerjasama tersebut, kita ada lebih 22 program yang kita jalankan di seluruh Malaysia. Dan Alhamdulillah benda ni dapat membantulah banyak graduan di luar sana. Dan kumpulan sasaran yang ketiga iaitu mereka dengan pengalaman kerja lebih 3 tahun. Boleh kata veteran lah dalam industri. Kita bantu menerusi program-program yang berkemahiran tinggi. Sebab kita percaya mereka telah capai certain level dan mereka perlu naiklah level yang seterusnya dan sebagainya. So kita menawarkan program seperti CAD-CAM, program seperti kimpalan, program seperti elektrik dan elektronik dan sebagainya. Ini antara a few hot selling program yang saya highlight. Sebenarnya kita ada lebih beratus-ratus lah program. Kalau saya nak sebut nanti malam baru terhabis. Baik, Encik Azlan. Secara ringkasnya, syarat-syarat kelayakan bagi mendapatkan pembiayaan pendidikan di bawah Yayasan Peneraju, dan juga yang paling penting bagaimana cara untuk memohon untuk nak memasuki program Yayasan Peneraju ni. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, dulu masa kita nak mohon beasiswa, apa yang persepsi yang kita ada? Saya kena skor SPM ni. Betul. Saya kena ada CGPA tinggi. Kan? Ini persepsi yang ada kat luar sana lah. Tapi di Yayasan Peneraju saya nak highlight program-program kita tak ada syarat yang begitu ketat ataupun tinggi lah. As simple as bagi lepasan sekolah macam saya bagi tahu tadi, cukup sekadar mereka ada UPSR ataupun SPM. Dengan had umur 18 hingga 25 tahun. Dan bagi kategori kedua iaitu mereka yang sedang belajar di semester terakhir, syarat dia simple saja, iaitu mereka sedang aktif belajar. Itu sajalah, aktif belajar, dan mereka berminatlah untuk join program kita. Dan untuk kategori ketiga iaitu graduan. Graduan ni dia punya, kita nak kata syarat kelayakan dia simple, pengalaman kerja kurang daripada 3 tahun. Sebab kita fresh grad lah, kita nak bantu mereka yang fresh ni. Dan yang terakhir, golongan keempat adalah of course pengalaman kerja lebih 3 tahun dengan umur kurang daripada 45. Bagi yang graduan tu kita set umur 19 hingga 35 lah. So kalau host kita perasan, kalau tuan puan perasan, kita punya syarat kelayakannya kebanyakannya adalah more to umur je. Syarat umur je. So the idea apa yang saya nak cuba sampaikan adalah kita memudahkan untuk mereka-mereka di luar sana, siapa yang nak menerima pembiayaan daripada kami. As simple as if you capai syarat-syarat simple ni, then you senang. Sebab kita banyak komen yang kata senang cara nak terima permohonan, kita pemudahkan lah urusan orang lain. Baik, yang penting pada yang di luar sana berminat untuk memohon program di bawah Yayasan Peneraju ini, ada keinginan untuk memajukan diri sendiri. Betul. Baik, kita ingin berterima kasih Encik Muhammad Azlan Muhammad Ismail, Eksekutif Kanan Pengurusan Program dan Penyampaian Perkhidmatan Peneraju Skill dari Yayasan Peneraju. Kita bercakap mengenai train and place ataupun latihan dan juga penempatan pekerjaan. Peluangnya dah ada, kategorinya sudah dipermudahkan, tinggal nak grab sahaja. Jadi apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang bersama dengan kita daripada jam 9 hinggalah ke sekarang ini. Selepas ini kita akan tengok juga perkembangan dalam berita-berita yang selanjutnya. Dan esok kita akan bersama juga dengan saya sekali lagi, bersama dengan orang yang lain pula. Bertukar-tukar. Tapi apa pun, terima kasih kita ucapkan. Saya Izu Yusof. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.